Yes, even semalam pun Ukraine dah submit dah application untuk jadi ahli NATO. Dan kalau application dia diterima, dia bolehlah activate Article 5 untuk ajak rakan-rakan NATO untuk menyerang Ukraine kalau rakan-rakan NATO tu semua bersetujulah. Okay. But dengan semua isu geopolitik, makroekonomi dengan possible perang dunia ketiga ni, dia sebenarnya lead untuk satu endgame yang kita kena fahamkan. Ini bukan saya cakap kosong, saya tunjukkan bukti. BlackRock CEO, Ukraine war could speed digital currency adoption. And if you guys tak percaya lagi, tengoklah macroeconomics view report daripada BlackRock ni. Segala benda yang diorang cerita dekat diorang punya report ni menjadi kenyataan. Alright, paling obvious, dealing with the next downturn tahun 2019. Lepas tu apa yang jadi? Coronavirus. So hint dan bukti semua dah ada depan mata. So you guys kena prepare untuk CBDC nanti. Bacalah report ni dari Bank Negara. Wang fiat bakal runtuh di seluruh dunia. Oleh itu aku nak korang layan video ni. Apa nak jadi? Bayangkan duit macam sampah. Apa yang kita lihat tadi adalah wang fiat dari Venezuela. Kalau dah berlaku di Venezuela, dah berlaku di negara-negara lain, adakah mustahil berlaku di Malaysia? CBDC dah bagi tahu, World Economic Forum dah bagi tahu, The Great Reset Agenda pun dah bagi tahu. Perkara ni bukan lagi rahsia tahu. Semua pilihan di tangan anda. Nak terus tidur, tutup mata atau sedarkan diri dan lakukan persiapan. Keruntuhan fiat di seluruh dunia bakal berlaku. Dah bersedia? Okay, hai, selamat petang. Assalamualaikum. Okay, penat sikit hari ni Aku hari-hari penat kan. Yelah, sebenarnya dah tua kan. Okay, I nak cakap apa hari ni? I nak cakap pagi tadi kan, I baca news HSBC Bank. Okay, HSBC ke OCBC tak ingat dah tutup beberapa outlet dekat luar negara So bila I baca news tu, dia relatedkan that news dengan kita punya Central Bank Digitalized Currency ataupun CBDC. Kalau you guys baca, you guys tahulah So apa Central Bank Digitalized Currency ni? Okay, ya Allah. So dia 91 buah negara dah agree untuk buat, dan some of the negara dah start untuk follow, untuk execute and some of it kalau tak silap China, and then Sweden, and some of it lah, and ada yang dalam proses nak buat, which is India and so on So apa maksud Central Bank Digitalized Currency ni? Maksudnya dekat sini adalah bank-bank ni maksudnya dah tak ada dah bank-bank kecil-kecil ni, dah tak ada dah Maybank lah, Bank Abu lah, Bank Bank Karim lah, bank tak ada dah. Dia satu bank sahaja. Okay, so bila ada satu bank, maksudnya you tak akan ada cash. Bila tak ada cash, semuanya dalam bentuk digital. Ini bukan Bitcoin Ini bukan Bitcoin So maksudnya dekat sini ada juga orang yang menyatakan dalam situasi tu, dalam news yang I baca tu, adalah some anonymous punya opinion, dan cakap nanti bila diorang dah buat benda ni semua, diorang akan ada fully control of us. Memang betul lah pun Ini pada menurut saya lah. Kalau awak tak setuju, it's up to you They will have fully control of us in terms of, you know how. Contoh kalau you adalah orang yang I don't know, buat kesalahan ataupun you langgar lampu isyarat. Kita ambil contoh mudah, you langgar lampu isyarat. So bila you langgar lampu isyarat, you tak bayar fine, automatically you punya duit tadi tu dia akan tolak. Contoh, okay? Ataupun maybe you akan disuruh untuk buat sesuatu, tapi you rejected untuk buat. Sekarang ni you boleh, tak nak pergi, you tak boleh buat apa. You still ada duit untuk meneruskan hidup you walaupun you tak agree, betul? Tapi in future, kalau diorang buat fully implemented this thing, dia akan jadi balik kepada cerita Dajjal akan datang kepada kita dengan membawa segunung fitnah, sebesar gunung fitnah roti, macam tu. Okay, so thinking about it back, right, sebab tu kita ni as a Muslim jangan pegang dunia 100%. But it doesn't mean you tak boleh berusaha. You boleh berusaha, boleh tapi you jangan hold dekat dunia ni. Sebab you kena ingat satu benda tau, dunia ni adalah tempat hukuman Nabi Adam. Okay, tempat hukuman je sebenarnya. Ingat tu So yeah, hopefully we all bersedia. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel Syukri Saham Global. So pada kali ini kita akan discuss tentang CBDC ataupun Central Bank Digital Currency. Duit So CBDC ini ialah token serupa seperti cryptocurrency yang lain, cuma dia dikeluarkan oleh central bank ataupun dikeluarkan oleh bank pusat mana-mana negara. So pada masa sekarang ini terdapat banyak negara yang sedang sama ada mengkaji, dah start release dalam market, tapi bukan kepada semua masyarakat, kepada certain sample size untuk diuji penggunaan CBDC ini. So sebagai contohnya China, Canada, South Africa, Saudi Arabia dan South Korea ialah negara yang sedang menjalankan pilot program untuk CBDC mereka. So bagi saya topik ini sangat penting sebab CBDC ini bukan involve untuk orang trader, bukan untuk investor yang nak invest cryptocurrency aja, ataupun bukan untuk pelabur saham, ataupun bukan untuk orang yang faham tentang dunia keuangan. Tapi CBDC ini merangkumi setiap masyarakat. Bagaimana perbelanjaan kita, bagaimana gaji kita, bagaimana penggunaan duit kita, di mana dibelanjakan, semuanya related dengan CBDC yang dikontrol oleh central government ataupun bank pusat. So ready? Jom. Untuk makluman, video ini ditaja oleh MFM Securities, iaitu platform perdagangan currency, platform perdagangan stok, CFD dan juga commodities. MFM juga menawarkan Islamic account tanpa rollover. Pelanggan boleh membuka account dengan serendah $15 sahaja. Bagi pelanggan yang tidak mempunyai masa atau tidak mempunyai kemahiran untuk membuat perdagangan, boleh menggunakan sistem PAM ataupun menggunakan sistem copy trade. MFM akan melancarkan promotion baru untuk bulan Februari ini, jadi jangan lepaskan peluang bersama MFM Securities. Untuk maklumat lanjut tentang MFM Securities, sila refer ke keterangan di bawah video ini. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh dalam dunia CBDC ini, kita kena faham dulu konsep banking. So sebelum ini, sistem banking yang tradisional ialah apabila masyarakat mempunyai gold ataupun silver, mereka akan bawa gold ini dan silver ini untuk disimpan di dalam bank tempatan lah, local bank. Sebab kalau simpan kat rumah, pelbagai risiko boleh berlaku. Jadi bank ini pada ketika itu ibarat peti besi untuk kita menyimpan gold ataupun silver yang kita ada pada ketika itu. Jadi bank mendapat keuntungan dari sudut fees dan upah untuk menjaga gold ataupun silver ini di dalam bank. Alright, dan kemudian apa yang bank buat, bank akan mengeluarkan kita resit. Okey, resit ini memaklumkan bahawa kita mempunyai gold sekian-sekian jumlah di dalam bank ini. Dan resit ini yang kita pegang ini boleh kita gunakan kembali untuk claim, untuk pergi semula ke bank ini dan nak keluarkan balik kita punya gold ataupun silver selepas ditolak dengan upah. Ataupun resit ini boleh juga kita gunakan untuk membuat trading, iaitu kalau kita nak membeli sesuatu barang, let's say kata kita nak membeli tanah, kita boleh menggunakan resit yang kita dapat ini dan sebagai bukti bahawa kita mempunyai duit di bank, dan kita bagikan resit ini kepada orang yang menjual tanah itu, dan kemudian orang yang menjual tanah itu mendapat note ini dan dia boleh pergi ke bank untuk mendapatkan gold itu. Jadi basically resit ini ialah note, resit ini ialah duit, mata wang yang kita gunakan mewakili berapakah jumlah wang ataupun kekayaan yang kita ada di dalam simpanan bank. So itu ialah traditional banking system yang masyarakat dah gunakan beratus-ratus tahun. Dan kemudiannya bank-bank ini dah pandai yang mana mereka perasan bahawa apabila kita simpan gold dan silver ini di dalam bank dan kemudian kita menggunakan note itu saja ataupun resit itu saja untuk membuat transaction, jadi mereka perasan gold di dalam bank ini tak luar, tak pakai. Yang bergerak ialah note ini, yang bergerak ialah resit ini di pasaran. Jadi mereka fikir sebenarnya mereka boleh membuat keuntungan daripada gold yang disimpan di dalam peti besi ini dengan cara memberikan pinjaman kepada orang lain. Jadi orang lain yang memerlukan pinjaman, memerlukan duit, boleh pergi ke bank dan pinjam gold ini melalui sistem yang dipanggil fractional reserve banking lah. Jadi katakan bank ini ada 1 tan gold dalam simpanannya, jadi dia boleh memberi pinjaman 10 kali ganda lebih daripada itu, dan kemudian peminjam ini perlu membayar balik gold ini berserta dengan keuntungan
kepada pihak bank berdasarkan pengiraan interest. Jadi itu ialah bagaimana bank mengambil kesempatan daripada simpanan yang kita ada di bank ini dan untuk dibuat pinjaman melalui sistem fractional reserve. Jadi kalau kawan-kawan nak tahu lebih detail bagaimanakah sistem fractional reserve banking ini digunakan, boleh refer kepada video saya yang sebelum ini, iaitu bagaimana bank mencipta duit. So boleh refer kepada video itu untuk penjelasan yang lebih detail. Dan kelemahan dalam sistem yang digunakan bank ini, iaitu fractional reserve banking ini, iaitu apabila ekonomi collapse, public yang mempunyai simpanan dekat bank panik. Mereka akan pergi ke bank untuk mengeluarkan simpanan-simpanan gold mereka. Jadi ini yang menjadi masalah dalam situasi yang dikenali sebagai bank run ini. Apabila public pergi ke bank untuk mendapatkan gold mereka semula, gold dah tak ada. Gold itu sebenarnya telah pun diberikan pinjaman kepada orang-orang lain. Jadi ini yang menjadi masalah, dan seterusnya muncullah central bank, iaitu bank kepada bank-bank kecil ini. Contohlah RHB, Public Bank, Maybank, dan kemudian dia ada satu bank di atas, iaitu yang dipanggil sebagai central bank. Jadi ini ialah fungsi central bank apabila berlakunya bank run, apabila berlakunya panik dalam pasaran, yang mana public panik dan cuba mengeluarkan simpanan mereka dalam sesuatu bank. Jadi central bank akan backup dengan memberikan liquidity terhadap bank ini supaya bank ini tak collapse. Alright, so itu ialah bagaimana central bank wujud dan tujuan central bank diwujudkan pada ketika itu. Dan seterusnya central bank ataupun Federal Reserve, iaitu central bank untuk semua central bank ialah Federal Reserve di US. Sebab apa? Seluruh dunia menggunakan US dollar sebagai reserve currency selepas US menamatkan Bretton Woods system pada 1971. Jadi inilah poinnya apabila US dollar mula menjadi world reserve currency pada tahun 1971 apabila Richard Nixon menamatkan Bretton Woods system, iaitu dolar yang di backup oleh gold digantikan dengan sistem yang baru, itu US dollar di backup sendiri oleh Central Bank Federal Reserve melalui money printing. Supply untuk duit itu dikontrol oleh Federal Reserve semenjak daripada tahun 1971. Jadi kerana kuasa besar, unlimited power yang dipunyai oleh central bank, tak kiralah Federal Reserve di US ataupun bank negara di Malaysia ataupun mana-mana central bank setiap negara boleh mengeluarkan duit sendiri. Inilah yang menyebabkan lambakan duit dalam pasaran menjadi begitu banyak. Jadi seterusnya, semenjak kelahiran Bitcoin, maka central bank melihat bahawa kekuasaan mereka, pengaruh mereka, kontrol mereka terhadap currency dilihat akan berkurangan, kerana general public Bitcoin sesuatu yang fix, sesuatu yang tak boleh ditambah, berbanding dengan US dollar fiat currency yang mana central bank boleh sesuka hatinya print duit berdasarkan kepada kemahuan mereka, berdasarkan kepada keperluan mereka. Jadi kemunculan Bitcoin ini mencabar dominasi central bank. Jadi oleh sebab itu central bank melihat bahawa mereka juga perlu mengeluarkan cryptocurrency yang di backup oleh central bank sendiri. Basically it is a fiat money. Basically dia adalah seperti duit kertas yang kita ada, cuma ia akan dikeluarkan di dalam bentuk digital menggunakan blockchain yang akan dibangunkan oleh central bank sendiri. Jadi bagaimanakah kemungkinan CBDC ini akan dilaksanakan? Sebab dalam sistem perbankan sekarang ini, iaitu kita pengguna bisnes ialah di layer yang bawah, kemudian di layer yang tengah itu ialah commercial bank, yang mana kita mempunyai account dengan commercial bank dan commercial bank mempunyai account dengan central bank. Jadi yang ini masih belum totally clear lagi apakah pendekatan yang akan digunakan oleh central bank, sama ada general public directly buka account dengan central bank, membuka wallet dengan central bank tanpa perlu perantaraan commercial bank di tengah-tengah ini. Jadi ini persoalan yang masih belum 100% confirm lagi bagaimanakah sistem wallet CBDC ini akan diimplement, sama ada kita perlu membuka account dengan direct dengan central bank ataupun masih menggunakan
commercial bank untuk membuka wallet CBDC. Yang ini masih belum 100% confirm lagi apakah kaedah yang akan dilaksanakan. Tapi kalau mengikut logiknya, tak mungkin central bank mengenepikan commercial bank ini, dan seterusnya central bank juga mungkin tak boleh nak handle berjuta-juta klien directly yang akan membuka account dengan central bank melalui sistem e-wallet. So basically saya rasa commercial bank itu tetap akan ada, cuma bagaimanakah flow duit itu bergerak, itu masih belum mendapat penjelasan yang lebih jelas. Jadi apakah faedah yang mungkin kita sebagai pengguna boleh dapat melalui sistem e-wallet CBDC ini? Terdapat banyak juga kebaikannya. Jadi setiap masyarakat boleh terus membuka e-wallet direct dengan central bank, okey, dan kemudian transfer of fund, transfer of money mungkin berlaku dengan lebih murah. Tiada lagi orang tengah yang mengenakan fees. Sebab sebelum ini kalau kata kita nak transfer duit, ada fees yang dikenakan. Kalau kita nak keluarkan duit daripada ATM, ada fees yang dikenakan oleh bank-bank komersial ini. Seterusnya juga, kerajaan boleh menggunakan CBDC ataupun wallet yang kita ada ini untuk direct menghantar stimulus. Contohnya apabila pandemik berlaku, kerajaan pusat menyediakan package yang bernilai beratus-ratus bilion dan kemudian didistribute melalui banking system. Jadi dengan CBDC, kerajaan boleh directly terus menghantar bantuan kepada mereka yang memerlukan direct kepada wallet penerima-penerima yang layak. Jadi itu ialah antara kebaikan sistem CBDC. Tapi yang lebih menakutkan tentang CBDC ini ialah keburukan terhadap pengguna, iaitu kita. Yang mana dengan CBDC ini juga kerajaan sebenarnya boleh mengawal hidup kita, kerajaan sebenarnya boleh mengawal kehidupan, kerajaan boleh mengawal behavior setiap masyarakat, setiap ahli masyarakat. Sebagai contohnya, kerajaan boleh pada bila-bila masa saja sanction account kita, freeze account kita. Kerajaan juga melalui CBDC boleh menghalang kita daripada melakukan sesuatu pembelian. Contohnya apabila berlaku kenaikan dalam harga barang makanan. Sebagai contohnya, berlaku kenaikan dalam harga ayam yang meningkat-ningkat. Jadi dengan menggunakan CBDC, supaya bahan makanan ayam ini tidak boleh dibeli menggunakan CBDC, ataupun boleh limit berapakah jumlah ayam yang boleh dibeli pada sesuatu masa. Sebab sistem CBDC ini ialah programmable, boleh diprogram, boleh dikod untuk tujuan itu. Begitu juga kalau supply minyak mahal, supply minyak berkurangan, kerajaan boleh mengawal berapa banyakkah kita boleh membeli minyak untuk 1 minggu ataupun 1 bulan. Jadi itu yang saya maksudkan, bahawa kerajaan boleh mengawal behavior, kerajaan boleh program behavior, tindakan ahli masyarakat dengan mengawal currency, dengan mengawal sistem duit. Jadi ini adalah satu sistem kawalan yang bagi saya boleh menjadi autokratik, boleh menjadi kuku besi sekiranya kita salah memilih ahli politik untuk menjadi ketua kerajaan, especially sekiranya sistem CBDC ini dilaksanakan. Sebab kerajaan boleh mengubah behavior melalui pengawalan currency, melalui pengawalan duit yang kita gunakan sehari-hari. Jadi itulah antara kelebihan dan kelemahan CBDC. So pada pandangan saya, CBDC ini ada kebaikan dia, tapi bagi saya keburukan dia jauh lebih besar, iaitu kerajaan boleh kontrol 360 darjah bagaimana kita perlu menjalani hidup kita. Kerajaan boleh kontrol itu apabila mereka kontrol duit kita. Jadi bagi saya inilah bahaya yang paling besar dengan sistem CBDC yang mungkin akan dilaksanakan oleh seluruh kerajaan dalam masa yang akan datang. Jadi pada pandangan saya, setakat ini saya menentang CBDC ini kerana ia boleh disalahgunakan oleh kerajaan sekiranya pemimpin yang kita ada itu boleh menjadi autokratik, boleh menjadi kuku besi dengan mengawal sistem keuangan yang kita gunakan. Alright, saya harap perkongsian pada kali ini tentang CBDC ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan share video ini untuk manfaat rakan-rakan yang lain. InsyaAllah kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.